Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada misbah, sahabat yang dimiliki Allah sekalian, Asy-Syaikh Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain, kerana malam ni kita nak belajar satu benda yang sangat penting dalam berkaitan dengan kehidupan kita. Askar FIFA, Nazira Nazri, Aziz Saifur, tolong forwardkan video ni kepada semua teman kita agar mereka pun dapat hadir dalam majlis ilmu yang mulia ni. Aliza Umar, Muhammad Izzuddin, Farah Wahida, barakallahu fikum. Jangan lupa tolong ambil kesempatan share dengan teman-teman kita yang lain, 5 orang ke 10 orang ke. Moga-moga setiap yang belajar tu kita ada pahala, ada saham akhirat. Kalkulator akhirat kita bergerak. Fazalah Khamis, Rohana Saad. Terima kasih semua. Rahim Ismail, barakallahu fikum. Jangan lupa share video pada teman-teman yang lain. Hafizah Jazuri, Rustani Arifin. Malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi kitab Adabul Mufrad lagi. Suzy Daniel, Rafi'ah Osman, Nita Hamzah, tolong buka pada muka surat 21, hadis yang ke-9, bab yang ke-9, hadis yang ke-18. Tolong buka siap buku kitab Adabul Mufrad ni yang tuan-tuan miliki. Allah ruginya tak miliki kitab ini. Kitab ni berusia lebih pada 1200 tahun. Ia pertama kali diterjemahkan secara lengkap dalam bahasa Melayu kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih kat anak-anak muda, kat para ustaz yang graduate daripada Al-Azhar, dari Jordan, dari Syria, dari Madinah, yang sama-sama terlibat untuk menterjemahkan karya unggul Imam Bukhari ini. Inilah karya beliau yang paling penting selepas Sahih Bukhari. Zainuddin Harun, Koboy Arvi, Muhammad Fazli Ahmad. Tolong share pada teman-teman yang lain, 5 orang ke 10 orang ke Tok Mi. Barakallahu fikum. Norifa NA. Baik, hadis yang ke-18. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bima katab fid daraini amin. Berkata pengarang, moga-moga Allah mencucuri rahmat yang banyak kepada Imam Bukhari ini atas catatannya yang memberi faedah yang banyak kepada kita dengan menelusuri catatan yang hebat ini. Baik, barakallahu fikum ya Muhammad Razif, Muhammad Yasin, barakallahu fikum. Fadil Ma'akhir, terima kasih. Nusi Ahmad, terima kasih semua yang telah share video ni kepada teman-teman yang lain. DNI Fiza Ismail, barakallahu fikum. Allah memberkati tuan-tuan. Rohana Saad. Baik, bab pada menyatakan bab ya baru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab pada menyatakan kewajipan buat baik kepada ibu bapa selagi ia bukan maksiat kepada Allah. Liza Kemai, Zulifa Ali, Asfani Ahmad. Jadi bab pada menyatakan kewajipan buat baik kepada ibu bapa selagi ia bukan merupakan maksiat kepada Allah SWT. Jadi Imam Bukhari memulakan kitab Adabul Mufrad ini yang berusia lebih 1200 tahun ni, tuan-tuan, dalam menceritakan perhubungan kita dengan ibu bapa kita. Ini cerita tentang adab, tentang akhlak. Maka siapakah yang paling aula untuk kita buat akhlak selepas Allah SWT dan Rasulnya? Maka tentulah ibu bapa kita, tuan-tuan. Itu sebab dalam senarai semak ini meletakkan ibu bapa kita punya bicara ni banyak hadis yang dikemukakan supaya kita makin faham kedudukan ibu ayah. Jangan jadi seperti seumpama setengah orang yang diumpamakan bahawa ibu ayah ni ibarat bola. Masa satu ketika ni macam bola rugby, satu ketika macam bola sepak, kadang-kadang macam bola golf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamsilan ini janganlah kena pada seseorang kita. Dengan orang lain mungkin baik lagi, tapi ibu ayah kau yang sukar lagi nak baik pada ibu ayah. Masa ibu ayah muda, wang dia banyak, dia baru dapat bencin, wang KWSP dia banyak, kita semua berdai datang. Kalau melibatkan tukar tanah je, semua orang datang. Tapi bila melibatkan ibu bapa sakit, masing-masing mengundur diri, macam-macam alasan. Takut gratitude tak dapat lah sebab ambil cuti, macam-macam alasan, tuan-tuan. Jadi dengarlah pesan ini baik-baik. Memang Islam datang untuk merawat jiwa kita. Jangan kita teras hati pula nak mengena kita ke siapa. Tak, ini Quran, ini hadis yang bicara. Baik, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr al-Basri laqituhu bi Ramlah qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Shahr bin Haushab an Ummi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 9 la tusyrik billahi syai'a wa in quti'ta aw huriqta
ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Maksudnya Muhammad bin Abdul Aziz meriwayatkan kami, beliau berkata, Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakra meriwayatkan kami ketika aku berjumpa dengannya di Ramla, iaitu di Palestin. Katanya, Rashid bin Muhammad memberitahuku daripada Syahr bin Haushab, daripada Ummu Darda, daripada Abu Darda radhiyallahu anhum wa ardhahum, beliau berkata, Rasulullah SAW telah mewasiatkan 9 perkara kepadaku. Yang pertama, jangan syirik kepada Allah dengan satu apapun, walaupun tubuhmu dikerat-kerat ataupun dibakar. Yang kedua, jangan tinggalkan salat fardu dengan sengaja. Sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia terlepas dari perjaminan Allah. Yang ketiga, jangan minum arak, kerana itulah kunci segala kehancuran. Yang keempat, taatilah ibu bapamu. Sekiranya mereka menyuruhmu melepaskan habuan duniamu, maka lepaskanlah. Yang kelima, jangan kamu berpaling daripada pemimpin meskipun kau melihat daripada dirimu adalah yang benar. Yang keenam, jangan larikan diri daripada medan pertempuran walaupun kamu akan terbunuh. Yang ketujuh, walaupun rakan-rakanmu turut melarikan diri, berbelanjalah kepada keluargamu. Yang ke-8, jangan berlaku kasar kepada mereka. Yang ke-9, pupuklah semangat untuk takutkan Allah dalam diri mereka. Allahu Akbar. Wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda. Abu Darda beritahu pada isterinya Ummu Darda. Siapakah Abu Darda tu, tuan-tuan? Abu Darda ni merupakan seorang sahabat di kalangan Fursan. Fursan ni maknanya seorang panglima. Nama asal beliau Uwaimir ataupun Amir. Beliau ni daripada suku Khazraj, penduduk Madinah yang masuk Islam kepada Nabi SAW, yang taat kepada perintah Allah, masuk Islam ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Abu Darda ni gelarannya, nama sebenarnya Uwaimir ataupun Amir ataupun Abu Amir. Maka Abu Darda ni dengan isinya Ummu Darda dipanggil demikian kerana anak perempuan mereka bernama Darda. Lazimnya orang Arab akan menamakan diri mereka, dinisbahkan kepada anak pertama mereka. Contoh, seseorang kita punya anak namanya Khadijah, anak sulungnya, maka dia mendapat gelaran Abu Khadijah, isinya Ummu Khadijah. Kalau seorang itu punya anak pertama dinamakan Umar, maka dia dipanggil Abu Umar, isinya mendapat gelaran Ummu Umar. Ummu Umar. Jadi Abu Darda ni dengan isinya Ummu Darda mendapat gelaran tersebut dengan sebab anak perempuan sulung mereka bernama Darda. Abu Darda seorang lelaki yang sangat handsome, tuan-tuan, dan isinya Ummu Darda merupakan seorang wanita yang sangat jelita. Dan Darda ni pun turun kacukan ayah dan ibu yang jelita, yang handsome itu, maka jadilah Darda ni seorang gadis yang menjadi kegilaan ramai orang kerana cantiknya beliau. Tuan-tuan ni boleh kata sekalian, Abu Darda ni merupakan seorang Faris min Fursan Al-Arab. Beliau merupakan salah seorang daripada panglima perang Arab yang sangat digeruni. Dalam perang Uhud, Nabi SAW telah pun menggelar Abu Darda ni, dan itu Nabi SAW telah bersabda, ni'mal Faris Abu Uwaimir. Nabi memberi gelaran kepada Abu Darda dalam perang Uhud yang tangkas bagaikan singa kelaparan, mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah SAW, sehingga Nabi memuji dengan berkata, sehebat-hebat panglima dalam perang Uhud itulah Abu Darda. Abu Darda ni, tuan-tuan, telah pun meninggal dunia pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi tuan-tuan, beliau telah pun dimasukkan dalam list sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai Al-Badri. Al-Badri ni maknanya yang terlibat dalam perang Badar oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka yang terlibat dalam perang Badar, Allah SWT telah mujinya atas ihsan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Osman Masnari, Siti Tazila Ali, barakallahu fikum, terima kasih semua. Nabi memuji mereka yang mengatakan, ya ala Badr, i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Wahai sekalian yang terlibat dalam perang Badar, buatlah apa saja yang kau nak buat, Allah telah mengampunkan untukmu. Hadis ini bukanlah maksud membenarkan mereka untuk buat maksiat, tapi nak menunjukkan kepada kita tentang keunggulan kedudukan mereka di sisi Allah. Sampai Nabi SAW menyatakan telah diampunkan untuk kamu semua dosa-dosa kamu. Kerana perang Badar, Waragaya Azina Muhammad Johari, Al-Badri yang terlibat dalam perang Badar. Ini gelaran yang paling tinggi, tuan-tuan yang boleh sekalian. Yang pertama Al-Muhajiri, kemudian Al-Badri. Ini title yang diberikan oleh Islam kepada
golongan yang sangat ikhlas dan telus untuk Allah dan Rasulnya SAW. Pertama Al-Muhajiri ataupun Al-Ansari, kemudian Al-Badri. Ini adalah turutan keutamaan kedudukan pangkat di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda ni adalah seorang yang sangat pemberani, seorang panglima yang sangat hebat, seorang yang sangat faham kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam wasiat beliau ni tuan-tuan, beliau berkata bahawa awsani Rasulullah SAW bitis'in, Allah telah pun mewahyukan kepada nabinya dan nabinya berwasiat kepada kita tentang 9 perkara. Jangan syirik kepada Allah walaupun kau akan dipotong ataupun dibakar hidup-hidup. Ini adalah iman yang paling tinggi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Melakukan perbuatan syirik yang menyebabkan seorang murtad boleh berlaku dalam 3 keadaan, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun dengan ikrar. Ikrar ni makna pengiktirafan. Kata-kata na'udzubillah seorang itu mengatakan perkataan murtad. Kalau perbuatan dia pergi sembah patung mahala contohnya, ikrar dia menerima, membiarkan, mengiktiraf keburukan-keburukan berlaku di hadapannya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi kita semua faham dalam keadaan terpaksa Allah ada memberi pada kita rukhsah yang dipanggil sebagai kelonggaran, seperti berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang kita semua tahu kisah yang berlaku kepada Ammar bin Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Yasir dan Sumayyah telah pun dibunuh dengan kejamnya oleh musyrikun Quraisy. Meninggalkan putera mereka Ammar, berkata kepadanya, kalau engkau mengatakan kalimah engkau murtad kepada Islam, maka engkau lepas. Maka kerana ketakutan Ammar telah berkata dia murtad. Lalu dia pun bimbang, dia pergi ke Madinah, jumpa Rasulullah dan turunnya ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang itu bila dipaksa, maka paksaan terhadapnya menyebabkan dia murtad. Murtad itu bukan daripada hati sanubarinya, ia adalah tindakan terpaksa, maka mendapat keampunan daripada Allah dan dia dianggap sebagai kekal dalam Islam. Walau bagaimanapun, martabat yang pertama iaitu mempertahankan diri sampai dibunuh, maka itu yang lebih aula, itu lebih tinggi kedudukannya. Mengambil azimah dalam konteks ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan syirik kepada Allah walaupun kau akan dipotong ataupun dibakar hidup-hidup. Dipotong tuan-tuan, seperti yang kita belajar kisah berlaku ketika Abdullah bin Zubair mempertahankan Mekah dari Yazid bin Muawiyah pada masa itu tuan-tuan. Maka datang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah pun membom pada masa itu dengan batu besar lastik namanya Manjani ke Kaabah sampai runtuh Kaabah tuan-tuan. Dan Abdullah bin Zubair ni seorang pejuang Islam yang sangat hebat ni mati syahid dengan timbunan dinding Kaabah itu tuan-tuan. Sebelum matinya dia telah jumpa dengan ibunya kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ni keluarga Abu Bakar tuan-tuan. Ibunya adalah anak perempuan Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Makciknya siapa? Makciknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini keluarga hebat tuan-tuan. Abdullah bin Zubair berkata kepada bondanya, wahai bonda, saya takut nanti bila saya dibunuh akan disiat-siat badan saya oleh Hajjaj. Maka berkatalah ibunya yang sangat tekad itu, yang pada masa itu telah buta, wahai anakku, ibu pegang kau. Sedih kisah ni tuan-tuan, bila kita baca, ibu pegang kau nak, inilah pegang ibu terakhir untuk kau. Maka kau jangan risau nak, kerana la yadhuru syata salkhuha ba'da zabhiha. Tak ada mudaratan apa pun kepada kambing itu untuk disiat kulitnya selepas dia sembelih, dia tidak rasa apa-apa lagi nak. Kalau kau dah mati, mereka tamthil kau, mereka siat-siat koyak-koyak badanmu, kamu tak rasa apa-apa nak, kau mati syahid. Allahu akbar, masya-Allah tabaraka taala. Hebat tuan ni. Nanti ada peluang, mudah-mudahan Telaga Biru dapat menerbitkan kisah-kisah para sahabat ahli syurga. Kerana betapa dahaganya anak-anak kita kepada kisah-kisah ini supaya membangunkan kepahlawanan tuan-tuan, kepimpinan, kualiti diri yang berasaskan bertunjangkan akidah yang benar. Kalau kita sibuk tengok arti hadis, saya tak masukkan siapa tuan-tuan ni, ke manalah mereka nak bawa kita tuan-tuan. Kita jadikan idola yang salah. Perkataan Haidil itu pun tak betul tuan-tuan. Tak boleh sebut perkataan Haidil tuan-tuan. Lihatlah kamus-kamus mana pun, Webster ke, lihatlah kamus Collins ke, lihatlah kamus apa-apa sekalipun, Idol, IDOL itu merujuk kepada worship tuan-tuan, menilai, mendewakan. Tak tepat perkataan idola, tak boleh guna tuan-tuan. Kita orang Islam guna perkataan uswah, qudwah, qudwah hasanah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kembali kepada perkataan ini tadi, jangan kamu peduli walaupun kamu dipotong, dibakar demi untuk Islam, demi untuk Allah SWT. Inilah iman yang paling tinggi tuan ya. Perintah yang kedua Nabi, jangan tinggalkan salat yang telah difardukan dengan sengaja. Memanglah
kita tak sengaja bangun lambat subuh, tapi kalau tiap-tiap hari tak bangun lambat ni apa cerita ni tuan-tuan? Tak malu ke? La ilaha illallah. Masalah Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, malulah engkau kepada ayam jantan. Ayam jantan tu pagi-pagi dah berkokok kerja engkau belum bangun lagi. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka taala. Memanglah dalam hadis mengatakan bahawa kalau kita man nama anis salah wa nasiha falyusalliha indama zakaraha, siapa yang terlupa tertidur maka sembahyanglah waktu dia ingat, namanya qada. Tapi takkan tiap-tiap hari subuh kerbau tuan-tuan, subuh apa ni, subuh gajah apa ni. Maka hendaklah kita pastikan diri kita set jam tidur awal, gerakkan. Kalau anak-anak kita berada jauh daripada kita, telefon tuan-tuan ni mereka, walaupun mereka dah berkahwin, walaupun mereka dah berkahwin, telefon sebagai tanda kesungguhan kita untuk mengamalkan Islam. Nanti di hujung hadis ni kita ceritakan lagi tuan-tuan, belum sampai waktunya. Baik, jadi jangan tinggalkan salat dengan sengaja. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja, maka Allah pun tidak memberi perlindungan apa lagi kepadanya. Mungkin hidupnya kaya, mungkin dia berpangkat, tapi tiada nilai sesin pun di sisi Allah SWT. Kita nak pemeliharaan, penjagaan Allah tuan-tuan. Kita tak mahu dalam hidup ni nikmat merupakan istidraj. Istidraj ni berarti apa tuan-tuan? Hanisa Basar, ya, tunggukan buku-buku yang terbit daripada Telaga Biru insyaAllah. Apa tuan-tuan? Ya. Jadi kerana bila kita perhatikan tentang salat ni tadi, bahawa orang ini walaupun dia berkedudukan, berpangkat, tapi dia tak sembahyang, itu istidraj daripada Allah. Satu masa nanti kalau Allah tarik nikmat tu tuan-tuan, pada buah pinggangnya berlaku kanser. Allahu akbar, matanya berlaku kanser, penyakit-penyakit mudarat. Tu kalau kat dunia, akhirat lagi berat kalau kena ujian. Kat dunia dah tak tahan, tak tertanggung tuan-tuan. Maka jangan main dengan Allah SWT. Allahu akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Bonda Miah. Pian-pian kami saya cimas, barakallahu fikum. Jadi itu sebab antara doa para salafus salih tuan-tuan, Allahumma hafazna kama tahfazul walid fi batni ummi. Doa ni tuan, saya dengar pada guru kami ketika di Syam dulu berdoa, Allahumma hafazna kama tahfazu al-walid fi batni ummi. Ya Allah, peliharalah kami macamlah engkau pelihara baby itu yang berada dalam rahim ibunya. Bayangkan tuan-tuan, perut seorang perempuan bukan kuat sangat, tapi disebut oleh Quran qararin makin, qarar, kuat. Jatuh ibu tu pun anak tu sama juga. Ya Allah, hebatnya Tuhan. Macam mana Allah punya kasih sayang pada baby tu bila isteri kita mengandung sebagai contohnya terlihat, ataupun anak kita mengandung dengan perkahwinan yang sah itu, maka kita pun nanti keluar jadi kita seorang datuk sebagai contoh tuan-tuan. Maka itulah dia yang dimaksudkan, kata para ulama, ya Allah jagalah kami macamlah engkau jaga baby dalam kandungan ibunya. Allahumma hafazna kama tahfazul walid fi batni ummi. Ini doa para salihin tuan-tuan, para ulama di negeri Syam dulu. Mempandukan kepada hadis ini, Nabi bersabda bahawa orang yang meninggalkan salat fardu, maka dia tiada lagi dalam penjagaan, dalam perhatian, dalam kawalan Allah langsung. Maka itu sebab para ulama berdoa, ya Allah jagalah kami, jangan engkau biarkan kami oleh Tuhan. Satu lagi doa yang penting yang Nabi anjurkan tuan-tuan, ini dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan lain tuan. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata aini wa aslina sya'na kullah la ilaha illa anta. Tuan-tuan nak doa ni tuan-tuan, dapatkan daripada Telegram sahabat Ustaz Hazan nanti kita minta Ustaz Syafiq Murad tolong uploadkan. Tolong masuk tuan-tuan yang belum tahu adanya Telegram kita yang kita aktifly berbincang, menyalin nota, doa mufatih tolong salinkan. Ustaz Zawi Ghazali telah menetapkan doa-doa. Masuk ke Telegram sahabat Ustaz Hazan kat situ ada segala nota dan doa yang kita pelajari. Doa ni dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan, ataupun nanti boleh tengok Facebook Ustaz Syafiq Murad. Doa-doa ni semua telah siap dikumpulkan. Baik jadi dalam peringatan Nabi SAW kat sini, jangan tinggalkan solat. Orang yang tinggalkan solat, Allah tidak perhatikan hidupnya lagi. Walaupun hidupnya nampak kebendaannya maju ke hadapan, tapi tiada nilai di sisi Allah SWT. Kerana kebendaan ni, dunia ni ibarat, kalaulah mempunyai nilai macam sehelai kepak nyamuk, maka Allah tidak akan bagi si kafir minum walaupun seteguk air. Oleh kerana dunia tak ada nilai, siapa yang kejar dia akan dapat. Maka janganlah orang yang menyangkakan dia dapat dunia meninggalkan salat itu hidupnya diridai oleh Allah. Tolong jangan sekali-kali berfikir demikian tuan-tuan. Wala tashrabanna al-khamr fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan minum arak kerana ibu segala maksiat, ia kunci segala kejahatan. Ia dipanggil sebagai umul khaba'ith dan juga umul fawahish. Maknanya dia ibu kepada segala kejahatan tuan-tuan. Seperti
seperti kisah yang kita tahu bahawa dalam ujian dikemukakan Allah kepada makhluknya, malaikatnya, dan kisah Israiliyat yang sampai mereka berjaya membendung diri mereka berbuat segala maksiat. Bunuh tak buat, berzina tak buat, tapi bila dia offer minum arak, tak apa, minum arak ni okey. Bila dia minum arak, habis semua yang lain dia buat, tuan-tuan. Maka itu sebab Islam mengharamkan kemudaratan akal dengan sebab minum arak, tuan-tuan. Maka jauhilah arak orang muda. Ini arak dia beri nama berbagai-bagai, dan boleh dijual di mana-mana. Kalau kita beli letak dalam beg pun orang tak nampak. Tapi ingatlah, minum arak ini merupakan ibu seri kejahatan, akan mendorong anda, kalian, na'udzubillah, melakukan semua kejahatan dengan sebab arak ini minum itu. Maka dipanggil sebagai miftahu kulli syarrin, kunci segala kejahatan. Dalam hadis lain mengatakan umul khaba'ith, ibu kepada segala kekejian. Umul fawahish, ibu segala benda-benda yang buruk dan keji. Ya, kerana orang yang minum arak akan berzina, orang minum arak akan membunuh, orang minum arak akan menipu dan sebagainya. Wati' walidayka wa in amaraka an takhruj min dunyaka fakhruj lahumā, dan taatilah ibu bapamu walaupun mereka menyuruh kamu untuk keluar daripada kenikmatan hidup yang kamu ada, maka keluarlah untuk mereka. Bahkan dalam hadis yang lalu kita telah pelajari, ada sahabat yang disuruh pulang oleh Rasulullah nak pergi jihad kerana ibu ayahnya tak ada orang nak jaga. Di sini meletakkan ibu ayah begitu tinggi kedudukannya. Kalau anda nak pergi haji yang sunat sekalipun, umrah yang sunat sekalipun, ayah ibu tak bagi pergi, jangan pergi, tuan-tuan. Walaupun itu ibadah, tapi ibadah itu sunat hukumnya. Maka jangan jadi seperti kisah Juraij yang dikemukakan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Juraij adalah seorang yang taat beribadah, tetapi dia jahil. Ketika sembahyang di tempatnya, ketika zaman sebelum Islam, mereka sembahyang di Sauma'ah, sinagog, sembahyang di rumah ibadah yang berasingan daripada kita pada hari ini sembahyang kat masjid atau surau. Mereka tak sembahyang sendiri-sendiri. Tiba-tiba tak kala dia sembahyang itu, ibunya datang, Juraij, Juraij, panggil dia. Juraij meneruskan sembahyang. Hati fikir, aku nak buka sembahyang ke nak teruskan? Tak apalah, nanti aku jawablah ibu aku lepas salat nanti. Dia pun salat. Ibunya pun pergi dengan perasaan kecewa. Hari kedua ibunya datang, dia masih salat lagi, kuatnya salat Juraij. Ibunya panggil, dia fikir, aku nak buka ke nak teruskan? Tak apalah, aku teruskan, nanti aku beritahu, jumpa ibu aku, minta maaf dengannya. Dia terlupa. Masuk ayat ketiga pun berlaku benda yang sama, dia masih terlupa, tuan-tuan. Oleh kerana marah dalam hati ibunya, ibunya pun mendoakan, ya Allah, janganlah kau matikan anak aku Juraij sampailah dia dikenakan ujian dengan perempuan jahat. Allah, ibu janganlah doa untuk anak macam ni. Marah macam mana pun janganlah marahkan anak macam tu. Tapi kisah ni sebagai iktibar, pengajaran. Juraij akhirnya telah pun difitnah berzina dengan seorang perempuan yang mengandung anak luar nikah, dan Bani Israel dahulu mengenakan hukuman seperti mana kita belajar dalam hudud, qisas, dan juga jenayah Islam. Maka Juraij pun hampir-hampir direjam, tuan-tuan, dipukul bertalu-talu, sehingga Juraij ini diilhamkan Allah untuk sembahyang sunat 2 rakaat, dan akhirnya minta pertolongan daripada Allah untuk memohon ditunjukkan siapakah bapa kepada anak luar nikah itu. Akhirnya budak kecil, baby itu berkata, bapa aku bukan Juraij, bapa aku gembala kambing di hujung sana. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nampak dalam kes ini sembahyang sunat pun kita kena buka bila melibatkan ibu ayah. Apatah lagi perkara-perkara lain, tuan-tuan. Mana lebih utama kan? Ada orang dia sibuk dengan macam-macam aktiviti NGO, tapi ibunya pun terduduk kat rumah, terperosok kat rumah, tak ada pun dia ambil tahu. Kalau ibunya call, dia nanti sibuk, nanti call kena. Macam ni cerita betul, tuan-tuan. Kita tak perlu tahulah mana satu NGO, tuan-tuan. Banyak NGO. Maka ibu ni mengadu, kata, sian, Allahu Akbar, anaknya ke mana, ke tempat dunia semua dia pergi, tapi ibunya sendiri tak dipedulikan. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Orang seperti ini kena muhasabah diri. Takut-takut mati besok diheret masuk neraka, dicampak ke dalam neraka, takut. Kerana kita belajar hadis yang lalu kan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhtihima, bahawa keridaan Allah terletak pada keridaan ibu bapa, kemurkaan Allah tetap pada kemurkaan ibu bapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekalipun ibu ayah kamu menyuruh kamu untuk meninggalkan satu benda yang kamu suka, kamu seronok, maka hendaklah kamu tinggalkan, lepaskan. Bahkan dalam sembahyang sunat, perkara-perkara sunat yang kita nak lakukan yang bertentangan dengan kehendak ibu ayah pun kita kena tinggalkan, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada banyak kisah saya nak bawa untuk tuan-tuan berkaitan dengan perkara ini, tapi oleh kerana masa tak mengizinkan, kita cerita panjang-panjang nanti tak suspend pula.
Tak, saya tak nak tuan-tuan keberatan lama sangat kuliah saya. Lama-lama nanti takut melimpah-limpah. Sikit ayat amalkan lebih baik pada banyak melimpah. Banyak lagi kisah saya nak bawakan pada tuan-tuan ni. Kisah tentang anak yang nak dibakar. Tuan tahu kisah kan? Nanti kita bawa tuan. Sebelum terlupa saya nak sampaikan pesan penaja. Kami ada memasarkan produk Habatus Sauda, keluaran Telaga Biru, di Zahzan Travel. Habatus Sauda ni senang untuk digunakan tuan-tuan, bukan bijirin, bukan sukar untuk kita simpan. Yang ni dia telah pun dikapsulkan seperti ni, boleh letak dalam handbag, letak dalam briefcase, ya. Pengarah-pengarah tuan-tuan, perempuan, cikgu-cikgu, galakkan untuk mengamalkan satu sunnah Nabi yang banyak orang mengabaikannya pada hari ini, iaitu makan Habatus Sauda yang Nabi nyatakan sebagai bijirin keberkatan. Padanya rawatan semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh telan, boleh kunyah. Alhamdulillah. Ya, Sfani Ahmad, Ana Hawa, dapatkan daripada Zahzan Travel. Kami nak galak tuan dapatkan produk yang brandnya Birkah ini. Mudah-mudahan hadir keberkatan hidup kita. Birkah datang barakah. Itu tuan-tuan, kami juga ada masarkan produk korma mekjol dari Palestin. Marilah kita sokong produk orang Palestin, Jordan. Ramai orang Palestin di Jordan, mereka tanam pokok mekjol. Inilah korma mekjol yang sangat besar, menyelerakan, yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 25. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma agar jatuh buah untuk kamu nikmati, menghilangkan penyakit kamu selepas bersalin Isa bin Maryam itu. Inilah kurmanya, kurma mekjol. Di Zahzan Travel kami ada pasarkan. Kami hadirkan dalam kotak, dalam bekas seperti ini, sedang untuk tuan-tuan simpan, tak masuk kumbang insyaAllah. Kedap udara. Kami juga ada produk berasaskan Madinah, iaitu korma ajwa yang Nabi sabdakan SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wa sirun, muttafaqun alaihi. Siapa yang makan korma ajwa setiap hari 7 biji pagi, maka dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Kecil ya. Nak bandingkan dengan korma mekjol ni, korma mekjol besar. Tengok saiznya. Ni korma mekjol. Ni korma ajwa. Separuh ajwa ni digalakkan untuk kita makan 7 biji setiap pagi. Yang ni 3 biji pun cukup lah untuk kita bersahur sebagai contohnya. Tak lama lagi bulan Muharram, mari kita sama-sama puasa menyahut seruan Nabi SAW. Dia juga hadir seperti ni, korma ajwa dari Madinah. Tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, dan jangan lupa anak-anak kita yang berada cuti yang panjang ni, moga Allah beri keselamatan kepada setiap kita daripada ujian berlaku. Ya, moga Allah selamatkan saya dan tuan-tuan daripada wabak yang sedang berlaku menimpa ramai orang. Isilah masa anak-anak kita dengan pengajian. Dapatkan sebuah buku yang menarik bertajuk Kem Bersari Salat untuk anak-anak kita belajar salat balik semula. Buku kecil tak sampai RM5 harganya. Kem Bersari Salat ni diterbitkan di Telaga Biru. Kami tuan-tuan order secara online, kami hantar ke rumah tuan-tuan. Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, ibu bapa, tolong ambil perhatian. Tadi kita baru saja cerita tentang kepentingan solat. Anak-anak ni dibentuk untuk salat dengan sempurna sejak kecil lagi. Diajar wuduk yang sempurna, ada praktikalnya. Buku Kem Bersari Salat ni hadir untuk 2 level, tahap rendah, tahap tinggi. Rendah itu untuk dari 1 sampai 3, tahap tinggi untuk dari 4 hingga dari 6. Betulkan salat anak kita seawal sekolah rendah tuan-tuan. Tolong ambil perhatian. Ambil wuduknya macam mana? Kalau tak, kenapa Nabi tidak? Nabi mengatakan laknat kepada orang yang berwuduk tak sempurna, kerana ada satu bahagian pada kakinya tidak diratakan air. Kalau kaki kita kotor, bersihkan betul-betul. Ada cat, bersihkan betul-betul. Kuku panjang, lalukan air betul-betul. Jadi inilah antara panduan kita untuk melahirkan anak-anak yang jati diri Islamnya berteraskan kepada ibadah, kepada salat. Dapatkan buku Kem Bersari Salat untuk membetulkan salat anak-anak kita. Tuan-tuan, ada 4 perkara lagi yang akan kita bincangkan dalam kuliah malam esok, insya-Allah. Kita belum mula lagi kuliah tafsir. Nampaknya tuan-tuan dah pun mencadang kepada saya untuk mulakan surah Al-Fathu nampaknya. Terima kasih kepada Haji Zaini dan cadangan dikemukakan. InsyaAllah ada cadangan lain, kita akan sambung pada waktu lain nanti, insyaAllah. Jadi terima kasih tuan-tuan, dan saya pun sedang mempertimbangkan atas cadangan tuan-tuan untuk kita pelbagaikan kuliah setiap malam. Ada kuliah tafsir, ada kuliah hadis, kuliah fiqh, kuliah adab, kuliah sirah. Ini bagus juga cadangan ni. Dengan kesempitan waktu yang ada, mudah-mudahan kita dapat menambah ilmu. Walaupun tafsir tetap menjadi teras kajian perbincangan kita. Terima kasih tuan, jumpa lagi esok insya-Allah. Kenang daku dalam doamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna
وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اسرف عنا الأذى اسرف عنا الأذى اسرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Baik tuan, jumpa lagi esok insyaAllah. Maafkan saya lain putus-putus maafkan saya, nanti boleh cuba dengar lagi sekali. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.